Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan sentiasa kurniakan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat itulah kita sama hari ini dapat bersama dalam majlis ilmi kita. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pelajaran kita hari ini adalah hubungan dengan sirah nabawiyah. Dalam buku pembinaan diri kita ni dalam bahagian keempat ialah sirah nabawiyah. Dulu kita telah mula masuk dah cara tentang sirah nabawiyah, sebagian daripadanya yang dapat meyakinkan kepada kita kata sejarah Nabi ini adalah benar, bukanlah cerita doang yang tak. Hari ini kita akan masuk pula cara tentang sirah nabawiyah untuk kita tahu tentang sirah ataupun sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentalamat pembelajaran kita hari ini, kita sampai cuk kita mengaji hari ini ialah dari segi pengetahuan dan maklumatnya. Yang pertama, dapat tahu kedudukan keluarga yang dilahirkan Rasulullah SAW di dalam kalangan mereka. Kita nak tahu kedudukan keluarga Nabi, keluarga nasab, kaum kerabat hak Nabi lahir dari keluarga tu. Lah mana keluarga tu, setara mana kedudukan dianya. Yang kedua, dapat tahu kepentingan nasab, keturunan bagi hidup seseorang pendakwah. Kita akan tahu pentingnya nasab, keturunan hidup bagi seorang pendakwah ni penting nasab. Keturunan ni penting juga untuk orang nak terima dakwah dia ataupun nak buat pertimbangan tentang dakwah dia tu perlu tahu nasab keturunan dia. Pentingnya nasab tu.
Yang ketiga, dapat tahu rahsia hidup di desa dan hidup penderitaan. Dapat tahu rahsia hidup di desa, hidup kampung. Hidup kampung dan rahsia hidup penderitaan. Hidup cara susah tu ada rahsia. Apa rahsia-rahsia dalam hidup di kampung dan hidup dalam keadaan yang susah dan derita. Itu adalah segi maklumat yang mana kita akan takak ambil pada hari ini. Yang kedua dari segi keimanan. Segi keimanan kita mengaji sirah pun kita nak tanda iman kita juga. Gapo kita nak tanda imannya? Yang pertama, yakin bahawa keturunan Rasulullah SAW adalah bersih dan mulia. Kita yakin kata keturunan Nabi, nasab Nabi itu, tekun Nabi itu adalah tekun yang bersih, tekun yang mulia. Kita yakin gitu. Yang kedua, yakin bahawa Rasulullah SAW adalah bijak dan berinsaf. Kita yakin kata Nabi itu adalah sebagai bijak, fatanah, sifat fatanah yang mana Allah bagi pada dia, dan Nabi itu adalah orang yang berinsaf, bertimbang rasa. Itu adalah segi keimanan. Dari segi pelaksanaan, segi patibat pula kita nak buat gapo dia. Yang pertama, bersabar di atas segala penderitaan sebagaimana Rasulullah SAW bersabarnya. Ini kita nak pakai tubuh kita. Kita nak sabar. Sebagaimana Nabi sabar dalam masa susah, masa penderitaan dia tu, ya sabarlah, kita pun kena sabar dalam hadapi cabaran-cabaran dan kesusahan hidup kita ni. Yang kedua, latihkan hidup secara sederhana tanpa kemewahan. Jadi kita kena latih hidup secara sederhana. Secara tengah-tengah lah, tidaklah terlalu mewah. Itu kena latih. Karena Nabi itu duduk dalam penderitaan, dalam derita, dalam susah. Maka kita latih paling kurangnya adalah sederhana. Itulah matlamat pembelajaran kita yang mana kita sampai situ dalam kita belajar ini, insya-Allah. Baiklah, marilah kita masuk dalam tajuk percakapannya. Hidup Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Hidup Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Dalam mana Nabi hidup sebelum pada dia dilantik jadi Rasul tu, dalam mana cara dia hidupnya, maka kita tahu mengikut bagi apa yang mana ada dalam muzakirah kita ini, insya-Allah. Fakta sejarah. Fakta sejarah maknanya mengikut keterangan ataupun penjelasan sejarah ataupun perkara yang berlaku dalam sejarah hak sengotinya, terdapat bukti yang sabit lagi jelas tentang hidup Rasulullah SAW sebelum dilantiknya menjadi Rasul sebagai berikut. Jadi kita dapat bukti, dapat alasan, dapat tanda-tanda yang jelas kenaan hidup Nabi belum pernah jadi Rasul. Hidup Rasulullah SAW belum pernah jadi Rasul, belum pernah jadi Nabi itu, Nabi hiduplah mana sebagaimana berikut. Yang pertama, baginda dilahirnya di dalam keluarga yang paling mulia di dalam kalangan Arab, yaitu daripada yang paling mulia daripada keturunan Quraisy, yaitu Bani Hashim. Baginda dilahirnya di dalam keluarga yang paling mulia di dalam kalangan Arab. Dalam kalangan Arab ni, Nabi lah duduk dari keluarga yang paling mulia. Arab semua tu keluarga Nabi lah hak paling mulia, kabilah dia lah, iaitu daripada yang paling mulia daripada keturunan Quraisy. Quraisy itu adalah mulia dah dari kalangan Arab. Dalam Quraisy itu pulaknya adalah bagi pula kabilah-kabilah yang kecil-kecil dalam Quraisy itu, Nabi ni dalam kabilah hak paling mulia dalam Quraisy. Arab tu Quraisy lah hak tinggi. Dalam Quraisy tu ada pula cah pecih dari dianya, iaitulah ada Bani Hashim, Bani Muttalib. Maka Nabi ni duduk dalam kabilah yang paling mulia daripada keturunan Quraisy, iaitulah Bani Hashim, iaitu Bani Hashim.
Itu dia. Masya Allah. Ini dapat kita salah kata Nabi duduk dalam kabilah yang paling mulia, Quraisy dan pula Bani Hashim. Dalam Bani Hashim. Quraisy, dari Quraisy itu ada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Quraisy adalah kabilah ataupun suku yang paling mulia. Quraisy ini adalah satu kabilah yang paling mulia, paling bersih keturunannya. Bersih keturunannya, tak ada kata keturunannya itu capur, karut dak. Dan paling tinggi kedudukannya di dalam kalangan orang Arab. Masya Allah. Quraisy ini adalah kedudukan tinggi dalam kalangan Arab. Orang Arab ni dia ambil kira benar nasab keturunan ni. Jadi satu tu dia ambil penting benar. Kita orang Jawi ni tak ada ambil penting mana nasab kita. Pok, chair, pada chair tu boleh kita tak tahu dah tu. Pok, chair, pas chair tu pok bagi chair siapa dia? Pok bagi chair siapa dia pula? Tak ada dalil dah, kita tak tahu dah. Orang Arab ni dia boleh pilih satu. Dia penting. Sebab itu tak pelik lah. Kalau kita kata baru Ning ni, sungguh tak tahu lagi, tapi tak benar tak pelik. Kata apa dia? Habib Umar. Hak ikhwah kita tabligh tu, yang mari tempat tabligh baru ni tu, Habib Umar. Dia ni ngikut buat demo ceritalah, duk keturunan yang ke-37 daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-37 kalau tak silap. Itu mengikut kata demo lah, benar tak tahulah. Tapi nak ayat kata tak ada pelik benar ni. Kerana orang Arab yang ambil ihtimam tentang nasab tu. Tentang nasab tu yang ambil ihtimam benar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Nabi sabda, innallaha khalaqal khalq faja'alani min khairihim, min khairi firakihim, min khairil fariqain, thumma takhayyara al-qabail faja'alani min khairi qabilah, thumma takhayyara al-buyut faja'alani min khairi buyutihim, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya Nabi kata, sesungguhnya Allah telah menciptakan segala makhluknya. Allah jadikan makhluk semua ni, lalu dia menjadikan aku daripada yang terbaiknya. Patut Allah jadikan aku, Nabi kata, jadi orang yang terbaik pada makhluk dia. Makhluk semua ni Allah jadi, akulah orang yang terbaiknya. Daripada golongan yang terbaik. Aku ni dilahirkan pada golongan yang terbaik. Dan yang terbaik daripada dua golongan. Dan aku ni pula orang terbaik pada dua golongan yang baik, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua golongan ni aku daripada Bani Hashim, yang terbaik. Kemudian dia memilihkan berbagai-bagai kabilah suku bangsa. Allah pilihkan pula kabilah, berbagai kabilah, banyak kabilah. Lalu dia menjadikan aku daripada sebaik-baik kabilah. Masya Allah. Ini aku daripada Nabi sendiri ni. Kita terima ni. Pada Nabi sendiri yang menceritakan hakikat sebenar. Nabi adalah orang yang mana Allah pilih daripada sebaik-baik kabilah. Kemudian dia memilih daripada berbagai-bagai rumah ataupun keluarga. Waktu Allah pilih pula daripada berbagai rumah ataupun keluarga tu, maka dia menjadikan aku daripada sebaik keluarga. Sebab baik keluarga aku lah. Allah pilih lagu tu. Maka aku, Nabi kata, maka aku adalah sebaik-baik diri daripada kalangan mereka itu. Akulah yang paling baik sekali. Masalah ni aku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik keluarga daripada kalangan mereka itu. Akulah diri yang paling baik sekali, dan akulah daripada sebaik-baik keluarga daripada kalangan kabilah-kabilah itu.
masalah. Maka nyatalah pada kita kata nasab keturunan Nabi keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kita hendak terimalah benda ni kerana ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi tidak berkata melainkannya Allah yang wahyukan pada dia untuk kata lagu ni. Nah. Dari kerana kedudukan keturunannya yang mulia di dalam kalangan Quraisy, maka tidak didapati sebarang tuduhan terhadap keturunannya. Dari kerana kedudukan keturunannya yang mulia di dalam kalangan Quraisy, oleh kerana Nabi duduk golongan yang mulia dalam kalangan Quraisy ni, maka tidak didapati sebarang tuduhan terhadap keturunannya. Maka tiada tuduhan. Tak ada tuduhan terhadap keturunan Nabi. Kata Nabi ni adalah anak begitu, anak begini, anak kata hak ke apa, tak ada. Jadi Nabi adalah bersih. Daripada keturunannya bersih, keturunan yang mulia. Kerana jelas keturunannya di dalam kalangan mereka itu. Jadi puak-puak Quraisy sebelum masa Nabi dakwah pun dia nak tuduh tak boleh dalam bab keturunan Nabi. Jadi kerana dia sendiri tahu dah keturunan Nabi. Daripada keturunan Quraisy, dia mau oleh Quraisy juga. Tak ada celah nak tuduh, nak puduh Nabi dalam masalah nasab keturunannya, tak ada. Sebab dia sendiri tahu dah kata keturunan dia itu adalah mulia. Nabi ini adalah dipilih pada keturunan yang paling mulia. Dan baginda dituduhnya dengan berbagai-bagai tuduhan yang banyak. Jadi reka-rekakan, diada-adakan, melainkan dalam urusan ini juga. Nabi kita tahu dah. Dituduh berbagai-bagai tuduhan, tapi cari celah nak tuduh dalam bab keturunan tak ada. Tu ya. Tak ada. Itulah kebersihan dan ketinggian keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak supaya kita manusia Allah ni, kita manusia Allah ni banyak yang jadi syubhat segi keturunan. Nampak tak? Banyak syubhat. Sebab dunia hari ini dunia penuh tersebar perkara zina. Tersebar zina penuh. Keburukan zina tu penuh. Benarlah Nabi kata akhir zaman ni banyak tersebar zina tu. Inilah tasdiqan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan perkataan Nabi. Hasil daripada banyak zina ni, maka manusia zina. Buat zina lekat perut. Lekat perut 2 bulan baru nak nikah. Ini anak syubhat. Anak tak jelas keturunan ni. Jadi keturunan Nabi bersih daripada perkara gini semua ni. Tak ada. Tak supaya masyarakat kita hari ni. Jadi kalau mengikut mazhab kita Syafi'i ni, jadi anak zina pesin tu terlekat perut 2 bulan tu dia nasab dia dekat mak ya. Dia tak nisbah pada pak kerana aiman itu aimani haram. Tidak nisbahkan nasab dengan aimani haram dalam mazhab kita Syafi'i. Sebab tu kata dunia hari ni kelam kabut. Nasab Nabi bersih daripada benda-benda gini semua ni. Sebab itulah kita dapati di Eropah no, kita kata di Eropah lah. Kalau anak perempuan yang pertama tu, orang tak ada nak manalah. Orang nak jaga nasab tu tak ada nak manalah. Sebab yang pertama tu masih kelak kabut. Nasab ngepok katik kan ngemuk saja ya. Tu dia. Hak anak perempuan pertama. Yang kedua tak apa dah lah sebab duk menikah dah. Inilah perkara yang apa dia? Nuaya kata pentingnya nasab. Dan rusaknya masyarakat kita hari ini dengan sebab perkara yang berlaku sebagaimana kita maklum ni. Maka nasab tu jadi tak nak bersih manalah. Wallahu alam.
Maka Nabi tidak ada celah nak boleh tuduh tentang kebersihan nasabnya dan kemuliaannya dan ketinggiannya. Alhamdulillah. Di sinilah kita tu akan terima akan segala apa yang datang daripada Nabi, kerana Nabi adalah orang yang paling mulia. Habis, itu adalah perkara pertama yang diceritakan tentang perkara yang hubungan dengan hidup Nabi sebelum dilantik jadi Rasul. Yang kedua, baginda dia lahirnya di dalam keadaan yatim. Nabi ni beranak jadi anak yatim. Diperanakkan dia dalam keadaan keyatiman. Anak yatim. Bapaknya Abdullah meninggal dunia semasa baginda berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Pak dia mati masa Nabi itu dalam perut ibu dia umur 2 bulan. Beranak tu baik yatim. Jadi tak biasa tengok muka pak lah. Itu je. Manakala baginda mencapai umurnya 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia pula. Bawa sampai umur 9 tahun, beranak tu baik hidup dengan mak dia 9 tahun, mak dia mati pula. Jadi pak pun mati, mak pun mati. Pak mati dulu lagi, mak dia mati ke dia. Dengan itu, maka baginda dapat merasai kepahitan hidup semenjak kecil kerana kehilangan kasih sayang dan kemesraan dua ibu bapaknya. Dengan sebab matinya pak dan matinya mak, jadi anak yatim lah dia ni. Jadi dia tu dapat merasai kepahitan hidup semenjak kecil lagi. Mana hidup kepahitan lah kita panggil, mana hidup susah lah kerana hidup tak ada mak pak ni. Kerana kehilangan kasih sayang dan kemesraan dua ibu bapaknya. Tak habis kasih sayang kerana mati ni. Jadi dia manja dengan mak dia 9 tahun. Lepas tu mak dia mati. Setelah itu maka dijagainya oleh datuknya Abdul Muttalib. Lepas tu bawa mak dia mati tu, dia duduk dengan chair dia, dengan datuk dia. Datuk ni bahasa Melayu kita panggil chair lah. Chair. Maka setelah itu maka dijagainya oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pak bagi pak dia, pak bagi Abdullah. Abdul Muttalib ni. Tok dia bela. Kemudian datuknya meninggal dunia sedangkan baginda berumur 8 tahun. Lepas tu tok mati pula. Umur 8 tahun, tok mati. Umur 9 tahun, mak yang mati. Berumur 8 tahun, tok yang mati pula dah. Habislah. Setelah itu maka dijagainya pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Dan dijaga dan jagaan beliau itu sehingga baginda terus membesar dan menekat remaja. Jadi batuk dia mati, pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib ni pak bagi Sayyidina Ali lah. Jadi bila tok dia mati, Abu Talib ambil piara pula pak saudara dia. Adik-beradik pak dia, adik-beradik Abdullah. Jadi jaga dan jagaan beliau itu sehingga baginda terus membesar dan menekat remaja. Dia dah jaga Abu Talib lah sehingga Nabi itu besar jadi wairun pun. Jadi dia ada jagaan Abu Talib sehingga Nabi sampai masa Nabi dakwah pun dia ada jaga Abu Talib lagi. Masalah. Dia diakadkan Nabi itu menjadi Rasul, masih lagi dalam jagaan Abu Talib sebagaimana kita akan tahu. Panjanglah dia dengan Abu Talib ni. Keyatiman baginda itu telah dipapar oleh Allah dalam Al-Quran dengan firman-Nya,
Keyatiman Nabi-Nabi hidup yatim ni adalah telah dipapar oleh Allah. Allah telah sendakan, telah dalam Quran, telah cerita dalam Quran pada ayat kata alam jadid kayatiman fa'awa, surah Ad-Duha ayat ke-6. Alam jadid kayatiman fa'awa, maksudnya bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Tidakkah Allah dapatkan akal tu yatim, maka Allah lah melindungkan akal tu, menjagakan akal, menyelamatkan akal sebagainya. Itu adalah urusan Allah dan jagaan Allah kepadamu. Itu adalah semua itu adalah hidup Nabi kita sebelum pada dilantik jadi Rasul. Yang kedua, maknanya Nabi itu hidup dalam keyatiman. Yang ketiga, baginda hidup di padang pasir. Gambar Nabi hidup di padang pasir. Hidup di kampung lah. Hidup di kampung. 4 tahun pertama daripada masa kanak-kanaknya, baginda hidup di padang pasir bersama keluarga Bani Sa'ad. Di sana baginda terbentuk sebagai seorang yang kuat bentukannya, sihat tubuh badannya, fasih lancar lidahnya, berani hatinya, pandai menunggang kuda semenjak kecilnya dan terbuka bakatnya. 4 tahun pertama daripada masa kanak-kanaknya, 4 tahun pertama masa Aminah ada lagi lah. Ini adat bagi orang Arab ni, dia lepas pada duduk ngemuk serta tu, dia hantar pada orang lain untuk belah. Bila kata ada di sana tu satu kabilah itu ni yang ada kelebihan, maka ia hantar anak dia hidup dengan kabilah tu. Jadi Nabi ini dah hantarkan pada Bani Sa'ad. 4 tahun pertama daripada masa kanak-kanaknya, baginda hidup di padang pasir. Hidup pada pasir bersama keluarga Bani Sa'ad. Duduk di keluarga Bani Sa'ad 4 tahun duduk situ. Duduk terdidik, duduk bela situ. Di sana baginda terbentuk sebagai seorang yang kuat bentukannya. Jadi bila duduk pada pasir, duduk kampung, jadi dia tu terbentuklah seorang manusia yang kuat bentuk karyanya. Dia udara luar, bukan udara dalam bandar ni, dia lain udara. Lain udara. Udara luar tu lebih bersih pada udara dalam bandar. Maka Nabi ni hidup di luar pada bandar, hidup oleh Bani Sa'ad. Maka di sana tu dia akan lah mana budak kampung duduk, dia terhelasok budak kampung ni. Dia terhelasok. Maka Nabi duduklah bersama-sama dengan keluarga Bani Sa'ad. Lah mana dia mau buat kerja gapo, dia mau main gapo apa, dia main supaya dia mau tu jugalah. Jadi maka di antaranya hasil daripada dia duduk dengan Bani Sa'ad tu, sihat tubuh badannya. Sihat tubuh badan Nabi kita ada. Fasih lancar lidahnya, kerana Bani Sa'ad ni adalah orang fasih lidah. Bahasa Arab tu fasih. Berani hatinya. Hati berani. Masya Allah. Pandai menunggang kuda semenjak kecil lagi. Tengok ni dia 4 tahun duduk pada Bani Sa'ad ni. Lepas tu dia menghantar klik semula pula. Setelah berlaku belah perut pada itu ni, menghantar klik semula pula. Dia. Jadi maknanya panan naik kuda tu umur 4 tahun lagi lah. Dia. 4 tahun ataupun 9 tahun itu lebih kurang itu semua lah. Dan terbuka bakatnya, nampak kecerdikan Nabi. Nampak ada bakat. Ada bakat jadi pemimpin, ada bakat nak jadi gapo nak nampak. Ya ada wiau-wiau gapo nampak tu baik. Budak ni nak cerdik, budak ni nak pandai, budak ni nak tengoklah supaya kita anak-anak cucu kita duk main bagaimana main tu nampak cenderung gapo, nampak tu bakat panggil. Ini bui gapo pun nak bekih macam. Nampak nak jadi necang dia ni. Dia. Nah, itu panggil ada bakat tu. Kalau saya kata bui gapo tu nulis macam. Duk nulis macam. Buat lain tak sing. Maknanya budak ni nak jadi
Alim ulama pun jadi pada baca itu panggil bakat tu, nampak bakat wewiau dia tubik dia. Nah, Nabi nampak dah, masa kecil kan nampak dah. Nampak kecerdikan dia tu. Perkara yang demikian hasilnya daripada kesucian padang pasir dan ketenangannya. Perkara ni berlaku boleh jadi lagu ni kerana sebab padang pasir tu suci. Bersih. Tak ada capung ke benda-benda musyak-musyak apa kaut-kaut tak ada. Ia bersih. Dia. Dan ketenangannya tenang duduk di padang pasir maknanya duduk kapung ni tenang. Itu dia. Yang disinari pancaran matahari dan kebersihan udaranya. Sinaran pancaran matahari pun molek dan udara pun bersih. Maka itulah dapat tubuh badan yang sihat, dapat tubuh badan yang kuat. Yang matahari ni penting. Duduk oleh air semua tak boleh. Jangan kena panas matahari atik. Dia. Itu adalah yang ketiga, hubungan dengan hidup Nabi di padang pasir. Yang keempat, baginda terdapat padanya bakat-bakat kecerdikan semenjak kecil. Nabi nampak, kita tengok bakat cerdik ada pada Nabi ni. Nampak cahaya cerdik ni ada. Terkenal pada baginda semenjak kecil lagi bakat kecerdikannya, yang mana dia dikasihi oleh setiap mereka yang melihat kepadanya. Jadi setiap orang tengok Nabi tu kenal lah kau. Kerana nampak ada bakat kecerdikan dia tu, cerdik tu ada tubik cahaya, sinar cerdik tu tubik mari. Jadi orang tengok tu kenal lah kau. Setuju lah kau dengan Nabi. Tu dia. Diceritakan, ada cerita bahawa datuknya Abdul Muttalib, apabila dia duduk di atas suatu hamparan, belum mati ni, chair dia Abdul Muttalib, kerana chair yang mati tu Nabi umur 8 tahun. Jadi belum ada tu 4 tahun ni dia duduk di Bani Sa'ad. Lepas tu klik pada mak dia Aminah, klik kepada umur kecil lah kan dia. Jadi duduk dengan Muttalib lepas ada mak dia mati kan dia. Jadi di Bani Muttalib Bani Sa'ad ni beberapa tahun kan dia. Jadi duduk dengan Abdul Muttalib, celah-celah tu Abdul Muttalib dah ada lagi, tak mati lagi. Jadi apabila dia duduk di atas, diceritakan bahawa datuknya Abdul Muttalib apabila dia duduk di atas suatu hamparan, maka tiada berani duduk bersama-samanya seseorang pun daripada anak-anaknya. Jadi Abdul Muttalib ni, tok dia ni, bila dia duduk atas satu hamparan, sejadah ke apa ke, orang lain tak berani duduk dah. Bagi hafal tu orang tak berani duduk lah. Hak hafal hak Abdul Muttalib ni. Jadi anak-anak tak berani. Anak-anak tak berani duduk tak atas hafal tu. Iaitu bapa-bapa saudara baginda. Anak-anak Abdul Muttalib saudara dia lah, kerana dia adik kakak bagi pak dia Abdullah ni. Pernah berlaku pada satu ketika. Semasa baginda masih kecil, baginda datang duduk di atas hamparan datuknya. Jadi hamparan datuk dia ni tak ada apa yang berani duduk bila dia hafal tu. Satu ketika Nabi ni mari duduk. Nabi ni anak-anak saudara demo lah. Lalu bapa-bapa saudaranya sudi menariknya keluar daripada hamparan itu. Pak ya saudara pun kata nak tarik tubik. Jangan duduk lepas. Pak chair mu ni. Maka Datuk Abdul Muttalib berkata pada mereka. Abdul Muttalib kata pada anak-anak dia lah, biarlah anakku itu, biar dia lah. Tu sar tarik tubik lah, tu sar tarik tubik lah. Bila duduk tak pakai tu, beladuklah belah-belah dia. Demi Allah sesungguhnya ada baginya keistimewaan. Ada bagi dia ni pisik ada daripada cucuku ni. Tak tahu lagi jadi gapo. Tak tahu lagi, jadi nabi jadi gapo tak tahu apa lagi, masa haluh lagi ni.
Biarlah dia duk ada istimewa pada dia ni. Dia berani duk, pokmu tak berani duk. Nah. Itulah maknanya sebahagian daripada perkara yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dilantik jadi rasul. Itulah sebahagian daripadanya, dan daripada apa yang mana kita lalu tadi, kita tengok pengajaran pada sirah. Pengajaran daripada sirah, daripada beberapa nuktah yang mana kita lalu saat ni, maka kita boleh ambil pengajaran. Dari keratan sirah di atas tadi dapat diambil pengajaran sebagai berikut. Daripada keratan sirah yang mana kita lalu tadi itu, daripada keturunan Nabi, daripada kejatiman Nabi, daripada Nabi duduk daripada pasir dan sebagainya, maka boleh kita ambil pengajaran. Gapo kata itu ambil pengajaran situ. Satunya pentingnya keturunan yang mulia. Ini kita boleh ambil pengajaran. Pentingnya keturunan yang mulia. Dia kata nasab yang mulia ataupun takun yang mulia ni penting. Takun yang bersih. Apabila seseorang pendakwah atau pengislah masyarakat terdiri dari kalangan orang yang mulia, maka dia lebih mendapat sambutan orang ramai kepadanya. Ini boleh kita ambil pengajaran. Jadi kalaulah pendakwah ni ataupun orang islah manusia ni, dia tu adalah pada kalangan keturunan yang mulia, maka sudah tentu dia tu akan dapat sambutan orang baik. Orang ramai tu akan sambut baiklah. Sebab dia anak apa dia ni? Anak tok guru tu, anak tok guru ni, anak pukan tu, anak pukan ni. Ini. Jadi maknanya orang akan terima. Sebab itulah kita dapat apa dia? Anak-anak tok guru ni ngaji tak pandai pun tak apa. Bila duduk dalam pondok dia tu dia nak jadi tua situ. Sebab yang tok guru. Dia. Jangan tok guru. Tok email saja pun apa dah. Ada. Pak dia mati tok email tu, anak dia pula jadi tok email. Sebab apa? Sebab keturunan dia tu adalah mulia. Jadi sambutan orang tu adalah lebih terima. Maka dia mendapat sambutan orang ramai kepadanya kerana sudah menjadi kebiasaan adat. Sekiranya pendakwah itu datang daripada orang yang berketurunan rendah, dia dipandang rendah dan hina. Ni kalaulah pendakwah tu daripada keturunan rendah, anak orang tu, jadi dia mengira juga situ. Padahalnya pendakwah tu, seseorang tu duduk pada takwa yang paling pentingnya. Kebolehan dia dan takwa dia tu paling pentingnya. Tapi ada masyarakat ni dia kira, keturunan pun kira juga. Kalau pelaga antara keturunan yang mulia dengan hak rendah ni, dia mau terima hak mulia lagi walaupun sama-sama baik, walaupun sama-sama takwa, takwa sama ada takwa, misalnya ilmu sama ada ilmu, tapi hak ni keturunannya anak tok guru, dia mau terima lebih lagi daripada bukan anak tok guru. Hak ni anak orang galau benar, dia ya ada. Pak dia tu adalah orang karuk. Orang gedebel karuk itu ya. Tapi anak tu mengaji. Mengaji. Jadi dia lepaslah daripada apa dia cara-cara hak pak dia tu. Tapi sama tiap orangnya, kalau pelaga dengan anak tu guru, dia mau sambung anak tu guru lagilah. Tu ya. Itu biasa adat kita. Jadi bila pendakwah daripada keturunan orang yang rendah, maka dia dipandang rendah dan hina. Sebaliknya, sekiranya dia terdiri daripada mereka yang tidak diingkarkan kemuliaan nasabnya ataupun keturunannya, kalau dia tu bukanlah pada orang yang dipertisikkan, diingkarkan nasab dia dan kedudukannya dalam masyarakat, maka kata-katanya dan dakwahnya akan diterima oleh mereka. Jadi keturunan dia tu adalah orang terima,
keturunan dia tu adalah orang Timur, orang tak ada tuduh gapo, orang tak ada engkar gapo, maka orang ini adalah manusia tu terima kata-kata dia. Dakwah-dakwah dia tu diterima oleh orang ramai. Dan tidak ada kata-kata buruk yang dihadapkan kepada pendakwah itu. Tak ada kata buruk nak tuduh gapo, tak ada. Melainkan rekaan-rekaan dusta yang bertujuan untuk menyekat dan menghalangkan orang ramai daripada mendengar dan menerima dakwahnya. Jadi dalam bab ni dia dakwah dia tu akan terima kerana dia tu adalah nasab yang baik, keturunan yang baik. Ataupun keturunan dia tu orang tak ada engkar dak. Tak ada tuduh apa dak lah, biasa orang sama ada biasa gitu ya. Jadi mereka akan terima. Merekanya kalaulah ada pun reka-rekaan yang didustakan terhadap dia. Orang reka-reka. Orang buat benda yang buruk-buruk tak ada pada dia, tapi buat buruk dia. Untuk nak sekat dia daripada orang terima dakwah dia, untuk nak halang dia daripada orang mendengar dakwah dia. Hak ni lah kalau ada apa. Segi keturunan tak ada. Bersih. Faham tak? Itu dia. Ini sebagaimana berlaku dalam masyarakat kita hari ni lah. Itu dia. Jadi duk rekah benda-benda hak bohong-bohong saja tu untuk nak sekat. Untuk nak sekat pada orang terima dakwah. Untuk nak sekat daripada orang terima benda-benda hak sebenar. Karena itu didapati mula-mula pertanyaan yang diaju oleh Raja Heraklus kepada Abu Sufyan setelah Rasulullah SAW menghantar sepucuk surat menyerunya dan menyeru kaumnya kepada Islam. Jadi Nabi hantar surat kepada Heraklus. Ni masa Nabi jadi rasul dah ni. Ni ayat kata pentingnya keturunan tu. Kita klik sejarah tengok waktu Nabi jadi rasul dah. Nabi hantar surat kepada Heraklus. Seru dia masuk Islam. Dan seru kaum dia masuk Islam. Nabi dakwah ni. Bagaimanakah keturunan di dalam kalangan kamu? Heraklus mula-mula tanyanya. Jadi dalam kalangan orang yang mana ada di situ tu, Abu Sufyan ada bersama situ. Abu Sufyan tak masuk Islam lagi masa tu. Jadi Heraklus tanya, pertanyaan mula-mula tanya puak-puak puak-puak Quraisy. Dia panggil orang Arab ni. Dia tanya mula-mulanya bagaimanakah keturunannya di dalam kalangan kamu. Dia tanya keturunan Muhammad lah mana dalam kalangan puakmu ni. Dia dalam kalangan puakmu ramai-ramai ni, keturunan Muhammad ni lah mana. Nak tahu keturunan ni. Ini yang kata pentingnya keturunan. Abu Sufyan menjawab, sedangkan dia masih dalam syiriknya, kufurnya. Abu Sufyan dah kafir lagi masa ni. Dia jawablah mana? Dia adalah yang paling mulia keturunan daripada kalangan kami. Muhammad ni adalah dalam keturunan orang paling mulia. Keturunan yang paling mulia dari kalangan kami ni. Itu dia. Setelah selesai Heraklus mengajukan beberapa soalan kepada Abu Sufyan dan mendengar jawapan daripadanya, patut beberapa perkara lah Heraklus tanya Abu Sufyan gitu gini, tanya hak tu Abu Sufyan jawab, tanya hak ni Abu Sufyan jawab, beberapa soalan lah dia tanya lagi. Maka dia menerangkan rahsia soalan-soalan berkenaan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan katanya, dia ayatlah rahsia dia tanya tu. Sebab apa dia tanya? Dia katalah rahsia yang mana dia tanya satu-satu tadi tu ialah, aku bertanya kamu tentang keturunannya, memang aku menyangka bahawasanya dia terdiri daripada keturunan yang paling mulia daripada kalangan kamu. Maknanya nakat dah Abu Sufyan ni. Heraklus ni. Aku tanya puakmu tentang keturunan dia tu kerana aku duk sekat dah kata keturunan dia, orang ni Muhammad ni daripada keturunan yang mulia. Maka betul sebab jawab. Kata dia, demikianlah Allah telah memilih seorang nabi. Demikianlah Allah tidak memilih seorang nabi
Allah tidak memilih seorang nabi melainkan daripada yang paling mulia daripada kaumnya dan paling baik keturunannya. Kira kira tahu dah. Itu dia. Mungkin dia tahu pada kita dulu dah ni. Kata Allah tak pilih seorang nabi melainkan daripada keturunan yang mulia. Maka dia ni memang seorang nabi lah. Memang benar Islam tidak menilaikan segala amalan kerana mulia keturunannya, tetapi tidak salah sekiranya terkumpul pada seseorang itu dua kemuliaan. Ini terklik pada asal. Maknanya memang Islam tidak menilaikan keturunan. Tak ada kira keturunan gapo. Tak ada kemuliaan seorang itu bukan keturunan, tapi bukan salah kalaulah seorang itu ada dua perkara pada dia. Keturunan pun mulia, ketakwaan dia pun tinggi, maka lebih tinggi lagi. Faham tak? Lama kata keturunan ni Islam tak kira, Islam tak kira sungguh. Tapi tak ada salah kalaulah ada pada seorang itu keturunan pun mulia dan takwa dia pun tinggi. Itu sudah kakak molek lagi. Tidak salah kalau ada pada seorang itu adalah dua kemuliaan, kemuliaan nasab dan kemuliaan kerjanya. Kerja dia takwa pada Allah, kerja pemolek itu ni mulia. Malahan itu terlebih mulia dan terlebih tinggi kedudukannya dan terlebih dekat kepada kejayaannya. Bila seorang itu ada takwanya, kerja dia pun amal soleh dan keturunan dia pun mulia, maka sudah tentu dah dia itu adalah lebih tinggi daripada orang lain lagi. Dia lebih jaya dari kerja dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, Nabi ada pernah bersabda dalam hadis sahih, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu atau idza faquhu. Ini. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faquhu ataupun faqihu. Maksudnya orang yang terpilih dari kalangan kamu pada masa jahiliyah, dialah yang terpilih dalam Islam apabila dia memahami dan mengertinya. Ini maknanya dia tengok biji gapo dia tu masa jahiliyah. Dia lebih biji gapo. Kalau biji mah, jadi Islam pun jadi mah juga. Bila bandingin dia. Jadi dia biji gapo dalam masa jahiliyah. Kalau dia tu agak terpilih, nasab dia pun baik, keturunan dia pun baik dalam masa jahiliyah, maka masuk Islam. Bila dia faham Islam, maka dia tinggilah. Dia terpilihlah. Khiyarum fil jahiliyah, khiyarum fil Islam idza faquhu. Ya ginilah, ya dalam masyarakat kita pun ada di sini ni. Orang hak masa jahiliyah, masa tak faham Islam tu, dia tu berani, dia tu bijak. Dalam karuk dia tu, boya faham Islam pun, dia bijak cari Islam pula. Dia bijak cari Islam pula. Manusia ma'adin. Manusia ni ma'adin Nabi kata. Jadi biji. Dia biji gapo? Bila biji mah dalam jahiliyah duk tergelar dalam tanah pun mah, buat naik atas darat pun jadi mah sepatu juga. Kalau biji tu biji besi, naik atas darat pun jadi besi juga. Dia. Itu an-nasu ma'adin. Khiyarun fil jahiliyah, khiyarun fil Islam idza faqahu. Bila dia faham molek masuk Islam dari Islam ni, maka dia pun terpilih jadi orang yang mulia, jadi orang tinggi. Begitulah seterusnya. Itulah perkara pertama yang mana kita dapat pengajaran pada sirah tentang kepentingan keturunan yang mulia. Maka orang yang nak dakwah ni, pendakwah ni, dia kena ada keturunan yang mulia, maka dakwah itu adalah lebih diterima oleh orang ramai. Dan kalaulah tidak ada hak tu, maka mungkin orang akan terima, tapi ada takwa pada dia tu, maka takwa pula dia boleh menarikkan orang tu kepada menerima dakwah dia tu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu perkara yang pertama daripada sekerat sirah yang mana kita dengar tadi. Yang kedua, ansaf daripada penderitaan hidup. Ansaf daripada penderitaan hidup. Hal ini kita nama ansaf bertimai rasa pada masa susah dalam penderitaan hidup. Dah mana?
Sesungguhnya seseorang pendakwah yang pernah menanggung derita keyatiman dan sangsara hidup pada masa kecilnya adalah menyebabkan dia lebih banyak mengenal arti hidup dan rasa peri kemanusiaan yang mendalam, lebih memenuhkan rasa kasihan belas terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, fakir miskin, atau orang yang terseksa, dan terlebih banyak berusaha untuk berinsaf bertimbang rasa terhadap golongan-golongan ini untuk berbuat baik dan berkasihan belas terhadapnya. Ini adalah kita ambil daripada Nabi itu hidup menderita. Daripada keyatiman dia masa kecil lagi, pak tak ada, lepas tu mak pun mati, hidup dengan orang lain, duduk ngetuk dia, duduk dengan chair dia, lepas tu duduk dengan pak saudara dia. Jadi mak pak tak ada, duduk dalam hal derita, dalam hal keadaan tak ada boleh manja dengan mak pak dan sebagainya. Duduk di Bani Sa'ad, duduk di darat. Jadi semua ni adalah boleh ambil pengajaran daripadanya, boleh insaf dari penderitaan. Katanya, sesungguhnya seseorang pendakwah yang pernah menanggung derita keyatiman, seorang pendakwah yang pernah jadi anak yatim dan sangsara hidup pada masa kecilnya, susah hidup pada masa kecil, jadi anak yatim ni, adalah menyebabkan dia lebih banyak mengenal arti hidup dan rasa peri kemanusiaan yang mendalam. Orang pesen ini dia lebih kenal arti hidup, dia lebih rasa arti hidup dan lebih rasa peri kemanusiaan yang mendalam, lebih rasa dalil lagi, lebih rasa kemah lagi dalam hidup dia, lebih memenuhkan rasa kasihan belas terhadap anak-anak yatim. Dia lebih berasa siabelah lah pada yatim, kerana dia biasa yatim dah, dia biasa susah dah. Maka kita tengok susah pun yatim merasa. Itu dia. Lebih memenuhkan rasa kasih sayang, kasihan belas terhadap anak-anak yatim, terhadap orang-orang fakir miskin atau orang yang terseksa. Ya terasalah orang susah lagu orang miskin lah mana, kerana dia sendiri itu adalah rasa dah miskin dia tu. Ini seorang pendakwah yang kalau pendakwah tu orang miskin, orang susah, orang yatim, dia akan rasa lagu ni lah. Dan terlebih banyak berusaha untuk berinsaf bertimbang rasa terhadap golongan-golongan ini. Dan dia perlu banyak untuk usaha untuk nak selamatkan, untuk nak tolongkan demo ni, untuk nak batukan demo ni, kerana dia sendiri pernah rasa dah lagu ni. Dan untuk berbuat baik dan berkasihan belas terhadapnya. Inilah boleh kita ambil insaf daripada keyatiman Nabi dan kesengsaraan hidup Nabi itu. Boleh kita ambil penjara daripada itu. Karena ini bila dia jadi seorang yang pendakwah, maknanya orang tu orang faham Islam dah. Orang faham Islam, orang nak dakwah orang, maka dia tu lebih rasalah lah mana dia hidup dulu, dia akan bertimbang rasa dengan orang yang dak pai dia sekarang ni. Ya ada juga terkadang orang susah. Tapi pesin tak ada email ni, bawa boleh duit tu dia tak khabar dah. Dia lupa diri dia. Dia tak khabar. Dia. Ada juga. Dia. Tapi kalaulah pendakwah atau peislah ni kita kata lain lah. Kerana dia sedar, dia khabar, dia rasa. Setiap pendakwah sangatlah perlu memiliki di dalam dirinya perasaan peri kemanusiaan yang banyak lagi mendalam, sehingga dia dapat merasai penderitaan orang-orang lemah dan terlantar. Jadi setiap pendakwah sangat perlu untuk memiliki diri perasaan ini, perasaan peri kemanusiaan, perasaan siabelah pada orang, ada timbal pada orang, ada kira dengan orang dan sebagainya, sehingga dia dapat merasai penderitaan orang lemah dan yang terlantar. Agak susahlah. Dia rasa, maknanya dia boleh rasa sendiri dah lah. Kata demo tu terasa ke mana, aku pun rasa dah dulu, kan aku supaya dia ikut dulu.
Tadi jadi dia tak sombong lah. Dia tak sombong. Tu. Kalau lah orang tu ada email tak sombong. Tapi kalau lah orang tu mesti tak ada email tu, boleh dikajar itu ni, sombong orang. Aku hidup besar tu, bukan buat mu tolong aku. Awak aku susah itu, buat mu tak tolong aku kali dan sebagainya. Ini kata belaka lah. Perasaan seperti ini tidak dapat dirasainya dengan sebenar seperti mana yang pernah dialami oleh orang-orang yang menderita dahulu, seperti anak-anak yatim dan golongan fakir miskin. Perasaan lagu ni tak boleh rasai, melainkan orang yang telah lalu. Orang telah lalu rasaan ni. Dia biasa jadi yatim dah, biasa susah dah, biasa apa dah. Orang ni lah dia boleh rasa. Orang duduk sini semua ni dia tak rasa mana. Dia tak rasa. Melainkan iman dia tu lah dia boleh menjolakkan dia tu melalui perasaan. Melalui perasaan ngikut iman dia. Itulah dua perkara yang mana kita dapati hubungan dengan pengajaran daripada sirah Nabi. Dan yang ketiga, keperluan kepada alam fitrah untuk ketenangan jiwa dan kekuatan fikiran. Keperluan kepada alam fitrah. Dia kata kita manusia ni perlu pada alam fitrah. Alam hak mula jadi. Untuk ketenangan jiwa dan kekuatan fikiran. Untuk ketenangan jiwa, kekuatan fikiran ni nak pada alam fitrah mengikut lah mana terjadi asal ni. Sebab tu dah apa dia? Aminah tu hantar Nabi hidup kampung. Hidup kampung. Nak biasa dengan udara kampung lagu mana udara kampung. Kalau duk Kedah semua tu dia tak kenal kampung lagu mana. Tak tahu tu susah kampung lagu mana. Kampung berhajat lagu mana. Dia tak susah, tak terasa. Maka hantar Nabi pergi duk kampung. Supaya Nabi itu adalah dapat ambil pengajaran daripadanya. Dan kita ambil pengajaran daripada lah mana Nabi duk kampung dia. Setakat mana seseorang pendakwah itu hidup di dalam udara suasana yang terlebih dekat pada alam fitrah semula jadi dan terlebih jauh daripada suasana hidup yang penuh dengan permasalahan, maka ia demikian itu lebih membawa kepada kebersihan jiwanya, kekuatan akal pikirannya, tubuh badannya dan dirinya dan waras pikirannya. Jadi boleh mengukurnya setakat mana seorang itu boleh duduk dalam alam fitrah yang lebih banyak, tidak duduk dalam suasana yang banyak permasalahan, yang banyak panha, maka orang yang duduk dalam alam fitrah yang semula jadi itu, ia akan dapat jiwanya bersih, jiwanya tenang. Kan tak ada duduk bergaduh ke apa dengan orang. Duduk kecil lagi dalam udara yang bersih, tak ada permasalahan. Fikir dia pun jadi bagus, waras pikirannya ada. Ini adalah asal. Tapi udara lah ni udara cemar. Udara cemar lah ni. Lah ni boleh katakan super dah. Tak super pun sikit ya. Udara kapung dengan Kedah lah ni super. Sikit ya beza. Gapo tak ada Kedah kapung ada lah super tu. Ya. Ini jadi punah udara. Ia punah udara. Mengikut udara asalnya kapung adalah lebih bersih, lebih fitrah. Dia. Lah ni kena lari naik bukit Ke kapung naik bukit pula. Dia. Ia lebih bersih sikit. Sebab tu ada dalam hadis Nabi hubungan dengan fitnah akhir zaman ni. Jadi orang hak apa dia hak lebih tenang tu orang naik duduk bukit buat bajak buat kapok dia duduk bukit tu tu dia lebih jauh daripada apa suasana problem di kampung, problem di rumah dia. Oleh yang demikian Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang-orang Arab untuk membawa risalah Islam ini secara kebetulan sahaja. Allah Ta'ala bukan tidak pilih orang Arab untuk bawa Islam ni secara kebetulan, secara apa dia panggil kebetulan ni, secara tergepar.
ada langkah-langkah dah. Malahan dipilihkan mereka itu kerana mereka adalah orang yang paling bersih jiwanya. Jadi pilih Arak ni satunya kerana Arak ni bersih jiwa dia. Quraisy masa tu dia bersih jiwa dia. Dia tak campur dengan Furus, tak campur dengan Rom dah. Kerana mereka tu ada orang hidup yang mewah. Hidup yang mewah. Arak ni adalah hidup dalam keadaan yang tidak mewah. Mewah sederhana lah. Jadi orang Arab tak campur dengan budaya-budaya yang mana ada pada Furus, pada Rom pada masa itu. Paling waras fikirannya orang Arab ni adalah fikir bijak. Fikir bijak. Paling mulia akhlaknya. Akhlak Arab ni mulia. Sebab tu boroh apa tu daripada Arab. Paling sanggup menanggung kesulitan peperangan untuk berdakwah pada Allah. Sebab tu Allah pilih Arab ni. Kerana orang Arab ni adalah orang-orang yang sanggup perang untuk dakwah, untuk menyampaikan dakwah dan menyebarkan risalahnya ke seluruh pelosok alam. Berani dalam menghadapi dakwah, nak menyampaikan dakwah ni berani. Kalau kena hadap perang pun perang. Asal dakwah tak ada perang, siapa dakwah demo ya, tapi kalau perlu nak perang. Jadi Arab ni berani. Sekiranya dibandingkan mereka dengan orang-orang yang di sekitarnya daripada bangsa-bangsa yang bertamadun pada masa itu. Jadi kalau nak banding dengan orang yang maju pada masa tu orang Arab lah yang paling molek. Nak ukur dengan Furus, dengan Rom tu orang Arab lah lebih molek. Sebab tu Allah pilih daripada kalangan orang Arab ni sebagai seorang rasul, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang ketiga daripada pengajaran kita pada sirah, ialah hidup perlu pada alam fitrah. Yang keempat, kepimpinan dakwah adalah terdiri pada orang-orang cerdik. Kepimpinan dakwah adalah terdiri pada orang-orang cerdik. Pimpinan dakwah ni ada perlu pada orang yang cerdik. Tidak layak memimpin sesebuah gerakan dakwah melainkan orang yang cerdik. Tak layak, tak sesuai lah, tak patutlah nak pimpin sebuah badan dakwah ataupun gerakan dakwah mereka cerdik. Kalau tak cerdik nak buat lagu mana? Adapun orang yang bodoh dan sederhana daya fikirannya adalah manusia paling jauh kesesuaiannya untuk memimpin, sama ada dalam bidang fikiran atau perbaikan masyarakat atau bidang kerohanian. Orang yang mana bodoh ataupun orang tamada ni, dia adalah tak sesuai lah untuk memimpin. Jadi dia, kalau kita ni orang yang bodoh, orang yang sederhana saja, orang tamada fikir kita boleh jadi orang yang turut. Jadi rakyat yang setia, rakyat yang baik, rakyat yang berjuruh. Tak apa dah. Hak orang bijak tu lah kita boleh jadi pemimpinnya. Jadi kita tak bijak, kita tu sadar rebuklah. Kerana kita tak sesuai. Jadi tu sadar senda tua lah atau jadi pemimpin. Dia orang lain hak bijak-bijak dia. Jadi kita tak bijak nak berebut dengan yang bijak. Jadi mana nak berjaya ataupun nak jadi maju. Jadi orang yang tak bijak, dia adalah tak sesuai lah untuk memimpin, sama dalam bidang fikiran atau perbaikan masyarakat, segi nak islah masyarakat atau bidang kerohanian pun tak kira lah. Jadi kena orang bijak lah untuk jadi pemimpin. Kita tak bijak ni, kita jadi orang yang turut. Biarlah kita jadi orang yang, jadi rakyat yang turut, yang soleh, yang baik, yang taat setia, cukuplah bagi kita. Bahkan sudah menjadi sunnatul hayah lumrah hidup bahwasanya orang yang bodoh, orang yang berkecamuk dalam pemikirannya, orang yang bodoh, orang yang fikir tukar takir, camuk habis fikiran dia tu, orang yang ganjil pemikirannya, orang yang pelik-pelik fikiran dia tu adalah tidak layak menduduki kepimpinan
di dalam apa-apa bidang sekalipun. Perempuan ni tak layak. Duk menyalah dengan orang, duk canggah dengan semua, duk sepak ketir dengan semua. Ini mana kecamuk fikiran dia. Tak layaklah duduk dalam barisan pemimpin. Dan sekiranya secara kebetulan atau dengan sebab keadaan yang tertentu didapati salah seorang daripada mereka itu dapat menduduki kepimpinan, maka lambat laun dia akan jatuh ke patak kehancuran dan akan ditinggalkan oleh masyarakat ramai setelah ternyata perbuatannya menunjukkan di atas kebodohannya dan keganjilannya dan gelombangnya. Jadi kalau dah terkedai kata dia tu boleh juga sampai jadi pemimpin, tapi lambat laun lah dia akan jatuh. Bila tahu kata demo ni lagu ni dia boleh hari tu kan sumak duit 1,000 semalam sore-sore yang boleh dia ngoti misalnya ada kebetulan dia ada duit lagu itu tu. Jadi orang yang tidak berhak jadi kepimpinan, bila nak jadi pimpinan dengan kebetulan lagu tu, dia lambat laun dia akan jatuh. Kerana dia tu agak tak layak mula dah. Oleh itu kita minta jauhlah daripada perangai pesan itu. Kita jadilah rakyat yang sederhana, yang taat setia, yang soleh, cukup bagi kita. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan sejarah hidup Nabi SAW yang mana kita dapat lalukan pada hari ini. Lepas tu, adakah anda dapat mencapai matlamat pembelajaran kita ini? Jadi kita rojak kliklah, kita perhati tengoklah daripada matlamat pembelajaran dulu, daripada awal tu kita boleh nakak kedok beberapa nukah yang mana ada dulu tu daripada matlamat. Sama ada dari segi maklumat ataupun segi keimanan ataupun segi pelaksanaan. Sikit duga-duga maklumat ni, untuk tambah maklumat kita lah, nak duga maklumat kita. Nak tahu kita nakak cara mana hak kita dengar saat ni. Apakah fakta sejarah tentang hidup Rasulullah SAW sebelum dilatihnya menjadi Rasul? Apa fakta sejarah? Yang kedua, berikan keterangan tentang kepentingan nasab bagi hidup seseorang pendakwah ataupun pemimpin. Coba royak kepentingan nasab. Kepentingan nasab bagi seorang pendakwah tu lah mana dia kata penting nasab dia. Yang ketiga, apakah pengajaran dari didikan hidup di desa, di kampung atau di padang pasir untuk seseorang manusia? Gapo arti pengajaran kita ambil boleh daripada hidup di kampung, hidup di padang pasir bagi seseorang. Gapo boleh ambil pengajaran itu? Ya, kapaknya apakah pengajaran yang dapat dari hidup penderitaan keyatiman dan kemiskinan? Seorang hidup yatim miskin itu gapo arti boleh ambil pengajaran padanya? Itulah kaum muslimin dan muslimat ya kasih sekalian, hubungan dengan apa dia pengajaran kita hari ini berkenaan dengan sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sambung lagi hubungan dengan sirah-sirah yang mana kita akan ikut di dalam pelajaran kita akan datang insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, kita ada sikit lagi taklimat dalam buku kita ni sebagai pengakhiri kita. Yang pertama, ketiadaan meminta perlindungan daripada jin dan kesemua makhluk itu. Jadi dalam taklimat kita ni, kita mengaji dah, kita ada taklimat ketiadaan meminta perlindungan daripada jin dan kesemua makhluk itu. Kita tak minta perlindungan. Kita tak tabik dengan jin. Dia tak tabik daripada semua makhluk. Kita hanya minta perlindungan daripada Allah. Klik pada kita mengaji surah Al-Falaq dulu. Kita tak minta daripada jin, tak tabik pada jin daripada semua makhluk. Yang kedua, ketiadaan memakai apa-apa azimat dan tangkai. Kita tak pakai azimat. Azimat kita tak pakai. Syirik. Azimat sama ada azimat gantung tekak ke, azimat gantung pinggir ke, azimat gantung lengan ke, dia. Azimat dia mana besar-besar, siapa nak patah sekak-sekak dia. Pakai azimat dia mana. Kita orang Islam tak ada azimat. Azimat itu adalah syirik. Ni kita kena jauh. Ada lagi dari kalangan masyarakat kita ni azimat duk takal-takal kok budak-budak dah. Ada. Kak tahu lah ada. Tak ada gapo sekali. Ada.
Itu benda-benda kepercayaan yang syirik. Kena jauhkan daripada perkara syirik itu. Azimat duk gantung tekak, tali gapo, tali tangi gapo, hak benih-benih itulah. Itu kena jauh. Bersih kita pada syirik dengan Allah Taala. Yang ketiga, melazimi doa makan dan sesudah selesainya. Kita lazimilah doa makan, kita baca doa makan, doa lepas makan. Doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Budak-budak tadika beringatlah kau dah ni. Lepas tu kita baca bismillah, dia tu kita makan. Sekat bismillah ya baca. Tak bismillahirrahmanirrahim dak. Bismillah. Yang kadang kita tak tahu kata. Bismillahirrahmanirrahim dak. Ar-Rahmanirrahim tak nak tambah. Bismillah kata ya. Dia. Itu cara makan ikut sunnahnya. Bismillah cukup. Lepas tu kita makan. Sekiranya terlupa membaca bismillah pada permulaan, kalau kita lupa baca bismillah pada mula baca, tak baca bismillah, banyak mulut dah, maka dibaca di pertengahan bismillah awwalahu wa akhirahu. Tinggal tengah baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Itu dia. Doa selesai makan. Lepas makan doa alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu dia. Itu hak kita dah baca semua dah. Ini satu daripada taklimat yang mana kita tu nak membinakan diri kita nak melazimi taklimat ini insya-Allah. Yang keempatnya melazimi salam masuk rumah. Kita masuk rumah kita pun tahu salam lazim masuk rumah. Tak derah pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk rumah kita tu kita salam. Tu kerana dalam rumah kita tu ada belaka, ada ahli kita, ada malaikat, ada gapo. Di rumah kita tu kita salam. Tak apa. Tahiyatan sebagai kehormatan pada rumah kita sendiri dan kehormatan pada diri kita sendiri. Itulah kaum muslimin dan muslimat taklimat yang mana kita perlu melaziminya. Dan kita pergi pula kepada mutabaah dan muhasabah diri kita. Mutabaah dan muhasabah diri kita hari-hari ini kita buat gapo katik. Satunya istighfar 100 kali sehari. Kita istighfar 100 kali sehari. Kita ni kena istighfar 100 kali sehari. Nabi itu istighfar 100 kali sehari. Nabi tak ada dosa gapo, ada. Kita ni kena ada masa untuk istighfar 100 kali sehari ni. Itu je. Kena lazim. Wujud tetap hari ni. Tak ada tempat kita nak habis rasa kita, mereka ada pada istighfar dan taubat ni lah. Yang keduanya melazimi doa keluar masuk rumah. Dulu kita lalu dah doa masuk keluar rumah, masuk rumah doa lagu mana? Kita melazimi. Jadi kita buat tak buat. Kalau tak buat berkosong satu, buat jari-jari satu, kalau kala-kala dua, kalau kebanyakannya tiga, kalau sentiasa semua akak mereka pak mereka dia. Lepas tu kita hipung ke dia. Melazimi solat jemaah setiap waktu di masjid bagi lelaki. Lazimi kedak kita main jemaah masjid tiap waktu. Kita sendiri tahu. Melazimi baca Quran setiap hari. Boleh buah mereka, boleh buah banyak ana. Kita laziminya ana. Jaga-jaga sekali buah ka satu. Kalau banyak sikit buah ka dua. Kalau banyak lagi buah ka tiga. Begitulah seterusnya. Yang kelima, saya tahu bahawa kebesaran dan keagungan hanya bagi Allah jua. Saya tahu bahawa kebesaran dan keagungan hanya bagi Allah jua. Kita tahu kata kebesaran Allah, keagungan Allah hanya bagi Allah jua. Kebesaran dan keagungan hanya bagi Allah jua. Iman kita berasa lagu tu boleh berapa mereka. Kalau kita berasa penuh keagungan Allah daripada Allah semua, kita berapa mereka. Sini tinggi ni. Saya merasa apabila mengucap la ilaha illallah dapat membaharui iman saya. Apabila kita mengucap la ilaha illallah tu, kita berasa tu boleh baru iman kita. Bahasa baru tak? Tak ada bahasa baru apa lagi. Berkosong. Tak ada bahasa apa. Mengucap kosong. Dia. Ataupun berasa sikit-sikit. Bahkan satu mereka. Itu je. Ini kita muhasabah diri kita sendiri. Kalau bila kita hipung dah semua mereka kita tu daripada awal nekara tu, kalau kita boleh sebelah mereka turun bawah, maknanya kita dhaif benar. Kita dhaif himar kita dah. Berdiri kita dhaif. Kalau boleh 12 sampai 14, sederhana. Puasyadai. Itu je. Kalau Allah boleh 15 sampai 17, baik.
Kalau boleh 18 sampai 20 terbaik. Di mak. Mujur tu situ tu. Kalau boleh 21 naik ke atas cemerlang mumtaz. Kiat niyung. Mujur situ tu. Kita sendirilah ukur ni. Kita sendiri ukur. Ya. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan kita muhasabah diri kita. Kena muhasabah semua diri kita ni. Kerana kita ni tak cukup. Tak cukup apa dia keperluan yang mana dikehendaki oleh Islam tu. Kita tak cukup. Maka kita muhasabah. Kemudian akhir sekali ikatan mesra ini dalam kelompok kita tu kita nak ikat mesra sama kitanya. Adakah anda tahu tentang keberhajatan dan keperluan saudara-saudari yang sekelompok dengan anda? Orang ada kali kita, ada kelompok kita ni, kita tahu tak yang berhajat pada apa, perlu pada apa. Kita akan tanya pakak bersorak pak kita, pakak bincang pak kita, dia mau perlu apa. Itulah maknanya perjalanan kita pada hari ini sikit sebanyak mengikut apa sebagaimana saya telah kemukakan lebih kurangnya, maka kita sudah setakat ini dulu insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.